علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Malam ini kita baca muka 13 Muka 13 di atas sekali dia tahu wa amma burhanu wujubil baqi. Baik sekali. Baik, sebelum kita baca, kita ingat balik pada minggu sudah kita baca apa? Kita baca dalil. Jadi session ni selepas dia bermain kepada kita sifat-sifat yang wajib bagi Allah, itu dia bermain pula sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, itu dia bermain pula perkara yang harus bagi Allah. Itulah akidah kita, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Itu nak bagi sempurna, dia bermain pula dalil. Jadi dalil ini mustahil. Bila kita nak mengenal Allah, kita kena ada dalil. Dalil ini untuk menolak samaran. Mungkin kita ada samaran, kalau kita tak ada, tak apa, kita ada dalil. Kita mungkin samaran ini yang didatang oleh orang lain. Jadi kita bolehlah tolak dengan dalil. Macam mana dia tok sifat yang wajib, dia tok mula wujud, itu qidam, itu baqah, itu dalil pun dapat itu juga. Nombor satu dia dapat dalil wujud, nombor dua dalil qidam, yang tiga dalil baqah. Itu. Jadi sudah kita baca dalil wujud. Apa dia dalil wujud? Iaitu baru alam. Baru alam ini menjadi dalil data wujud Allah. Sebab alam ini, bila kata alam ini baru, mana dia ada, baru ada lah, ada selepas pada tiada. Dulu tiada, kemudian baru ada. Bila dulu tak ada, kemudian baru ada, itulah menunjuk kata ada yang menjadikan dia. Itulah Allah lah. Itu apa dalil kata alam ini baru? Alam minggu sudah kita baca, iaitu kerana alam ini tidak sunyi dari arat yang baru. Arat ini macam sebagian arat itu gerak dan diam. So, alam ini tak boleh sunyi dari gerak dan diam. Jadi bila gerak dan diam itu baru, maka alam ini baru. Dalil pula kata gerak dan diam itu baru, itu dia kata musyahadah. Kita lihat dengan mata kepala, berubahnya arat ini. Kadang ada gerak, lepas tu hilang gerak mediam. Jadi bila berubah tu menunjuk dah baru lah. Jadi kita lihat perubahan yang ada pada arat. Arat ni mana sifat-sifat, sifat-sifat alam. Sifat-sifat baru dia dalam arat. Kalau orang buta, dia macam nampak, dia boleh rasa juga. Dia tahu kata dia bergerak, dia tahu kata diam, ya? Dia tahu dia pegang orang, dia tahu kata orang bergerak, dan dia tahu pula kalau dia pegang benda-benda meja, dia tahu meja diam. Jadi kadang-kadang orang tolak meja tu gerak, dia tahu lah. Adakah orang kita tak tahu gerak dan diam? Itu pun mereka musyahadah.
Itulah dalil wujud ada 3 lapis. Apa dalil kata Tuhan tu bersifat dengan qidam? Mana? Kalau Tuhan tak bersifat dengan qidam, saya dia baru. Kalau dia baru, saya ada orang beri jadi dia. Kena pula orang beri jadi dia. Betul, orang beri jadi dia tu baru kan? Qadim. Kalau kata juga baru, kalau kita kata orang beri jadi dia tu qadim. Dia tu lah Tuhan. Baru kan dia. Kalau kita kata orang beri jadi dia pun baru juga. Maka bila baru orang lagi jadi yang 3 baru juga. Maka jadilah Daud atau tasalsul. Daud ni mana? Yang pertama bagi jadi yang kedua, yang kedua bagi jadi yang 3, yang 3 bagi jadi yang pertama balik. Tutup. Tak boleh terima berakal. Tak boleh terima berakal. Yang pertama bagi jadi yang kedua, yang kedua bagi jadi yang 3, yang 3 bagi jadi yang pertama balik. Tak boleh terima berakal. Itu Daud ini tak boleh jadi. Atau tasalsul. Tasalsul ni yang kedua boleh jadi yang pertama, yang 3 boleh jadi yang kedua, yang keempat boleh jadi yang 3, yang kelima boleh jadi yang keempat. Ada api sampai tak ada sud ke? Jadi kalau orang buat samaran begitu, kita kena tanya ada. Sampai tak ada sud, sampai tak habis ke? Dia dah sampai tak habis. Tak habis yang mana Tuhan? Jadi kalau pergi dapat beribu-ribu, puluh-puluh ribu, juta-juta, yang mana Tuhan? Yang kata Tuhan yang baru yang mana? Kalau tak ada sud. Tak ada sud tu membawa kepada ketiadaan Tuhan. Dia juga mustahil. Kalau macam mana pun, kalau orang dia nak isbat juga baru kepada Tuhan, dia macam mana pun dia langgar dia datang tu, yang tu qadim, tu Tuhan. Tak qadim tu Tuhan. Kita tak ada sud. Jadi Tuhan tak ada. Kita Tuhan tak ada, kita bagi. Kalau kita Tuhan tak ada, kita bagi dalil wujud tadi. Kita Tuhan ada tapi baru. Yang mana? Kedua menjadi yang pertama, 3 menjadi yang kedua, keempat menjadi yang 3, sampai tak ada sud. Jadi yang mana Tuhan? Yang mana dia? Yang kata Tuhan, yang kata Tuhan baru tu yang mana? Tapi sampai tak ada sud. Jadi bila kata tidak ada kesudahan, itu membawa kepada tidak wujud Tuhan. Itu lagi mustahil. Jadi itu kita tasalsul. Jadi kata Daud bukti boleh mustahil, tasalsul pun mustahil. Tapi dalil baqo pula. Kita baca dalil baqo muka 13 atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali annahu. Tu dia baca tengok baris dia tu. Lau amkana an yal. Tentu tak betul lagi. Ha kasra tu kena buah ha fathah. Ha kasra tu potong kecil, potong sikit dah buah ha fathah. Lau amkana an yal haqahu. Ha dah. Gahi tu yalhaqahul adamu lan tapa anhul qidamu. Kita baca sekat panjang kan.
Saya baca balik wa amma. Wa amma apa makna? Dan adapun burhanu mana tanda. Itu di bawah kita tanda. Wujubil baqa'i lahu ta'ala, wajib baqa bagi Allah Ta'ala. Jadi adapun tanda wajib baqa bagi Allah Ta'ala itu fali annahu, selalu ada dalilnya dalil qidam itu pada fali annahu, dalil rujuk pada fali annahu li'annahu. Awan apa li'annahu? Maka kalau maka li itu kerana, maka kerana, ini dia boleh dari kerana, ada apa lah maka dari kerana bahawa sungguhnya itu palihan lahu lau amkana, jikalau didapat an yalhaqahul adamu, bahawa dihubung ia tu, nak dihubung akan dia, dihubung akan dia oleh Adam, lantapa, niscaya nafilah ia, tak boleh ya niscaya nafilah anhul qidamu, daripadanya qidam. Jadi apa-apa dia ni, sambil kita bercakap, sambil kita faham Melayu dia kata adapun dalil Tuhan tu wajib pada dia baqa. Kalau sekiranya tidak ada baqa bagi dia, jadi dia ni mana wujud dia boleh dihubungi oleh Adam. Bila ni wujud Allah tak ada dihubungi oleh Adam, belah malam tak ada, belah siang tak ada. Kalau kita kata dia tidak baqa, tidak kekal, niscaya dia dihubungi oleh Adam belakang. Kalau dia hubungi oleh Adam, niscaya ternafilah padanya qidam. Bila dia dihubungi oleh Adam, saya ternafilah qidam. Maksudnya apa pula kan? Qidam ni belah mula lah. Jadi kalau belah mula dia tu Adam, tak ada qidam. Jadi belah akhir ni, bila dia tak bersifat dengan baqa, mana dia ada Adam belah akhir. Tak kena binasa belah akhir. Bila binasa belah akhir, dia kata walaupun kita kata kalau dia tak ada baqa tu, dia binasa belah akhir atau Adam belah akhir, tak ada juga qidam. Kenapa tu tak ada oleh qidam? Pasal dah tu, pasal apa? Pasal apa bila tak ada baqa, tak ada qidam, apa? Pasal bila tak ada baqa, mana wujud dia sudah jadi harus. Mana boleh ada, boleh tak ada lah. Jadi bila tak ada, kalau kata Tuhan dia tak kekal, mana dia akan binasa lah. Akan binasa. Kalau dia akan binasa, mana dia jalan, mana dia baru. Pasal apa mana baru? Mana ada orang lain yang duduk atok dia, boleh duduk dekat lama ni ya, betul habis. Betul. Kalau tak ada orang lain yang duduk atok dia,
mesti dia kekal bila-bila. Jadi kalau dia nak binasa, mana ada yang lain membinasa dia. Dia baru lah. Itu mana ternapilah qidam. Kalau kata dia tak ada baqa, qidam pun tak ada. Jadi kumana-mana tu kalau tak ada baqa, qidam pun tak ada. Mana kalau tak ada baqa, jadi wujudnya tu ada orang datang. Dekat ni aja. Dekat ni ya, berapa tahun lah dekat ni habis. Tu jadilah baru nah. Bila baru tak ada qidam. Dan ni wujud ni dia dua. Satu dia kata wajibul wujud. Wajib wujud. Satu dia kata jaizul wujud. Wujudnya jaiz. Dia wajibul wujud kepada Allah lah. Kita ni lain pada Allah, jaizul wujud. Harus wujud. Apa makna wajibul wujud? Allah tu wajibul wujud apa makna? Mana wujudnya tidak dihubungi oleh Adam, tidak dihubungi oleh tiada. Itu kata wajibul wujud. Kalau jaizul wujud lah, kita jaizul wujud. Apa makna jaizul wujud? Mana wujud kita dihubungi oleh Adam. Adam belah mula ke, belah akhir ke. Jadi bila wujud dia dihubungi oleh Adam, namanya jaizul wujud. Kalau Tuhan tak ada baqa, mana tak kala itu dia jadi jaizul wujud. Kalau dia wajibul wujud, mana dia mesti ada qidam, mesti ada baqa. Dia mesti ada dari mula-mula sampai bila-bila. Baru nama dia wajibul wujud. Kalau dia tak ada baqa, mana dia tak ada wajibul wujud, dia jadi jaizul wujud. Wujudnya harus. Bila wujudnya harus, mana boleh ada, boleh tak ada lah. Mana wujudnya diatur oleh orang lain. Itu mana dia baru. Kalau daripada dia, mana boleh orang lain atur dah. Jadi wujudnya diatur oleh orang lain. Ada boleh ada, boleh tak ada. Kalau orang tu nak bagi dia ada, bila boleh. Kalau orang tu nak bagi tak ada, pun boleh. Jadilah dia tak kala itu baru. Bila baru, tak ada lah qidam. Kita baca balik bagi doa. Fali'annahu. Qana fali'annahu, maka dari kerana bahawa sungguhnya lau amkana an yalhaqul adamu, jikalau dapat bahawa dihubung akan dia oleh Adam. Adam lahir, lan tapa anul qidam. Niscaya nafilah ia, tak boleh tu. Niscaya nafilah daripadanya qidam. Pasal apa? Likauni wujudihi haina idzin jaizan. Dari kerana likauni tu, dari kerana keadaan wujudnya, wujudi itu wujudnya. Dari kerana keadaan wujudnya, haina idzin, dia kata apa? Pada ketika itu. Ini apa? Boleh lihat Aliyata. Dari kerana keadaan wujudnya pada ketika itu jaiz. Jaizan. Jaiz mana apa? Menerima ada, menerima tak ada. Dia baru. Dia baru kan. Satu yang boleh menerima ada, menerima tak ada tu baru.
Kalau itu jadilah wujudnya baru. La wajiban, tidak wajib. Jadi likau ni tu dia umat likau ni pasal apa? Pasal dia nak apa? Kata bila tak ada baqa, tak ada qidam. Macam mana aku nama ni likau ni dia umat pasal lah. Pasal apabila tak ada baqa, tak ada qidam. Kita bila tak ada baqa, tak kala itu jadilah wujudnya jaizan, harus, harus, la wajiban, tidaklah wajib. Wal jaizu, bermula jaiz itu yang harus tu, atau wujud yang jaiz. Macam kita ni, wujud kita jaiz. Ataupun kita putih balik, kita kata jaizul wujud. Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan. Ada bermula wal jaizu tu. Bermula yang harus itu tiada ada wujudnya melainkan baharu. Baharu tu dia tulis sana tu. Kenapa putih Melayu? Azam Melayu bawah tu. Bermula yang harus itu tiada ada wujudnya melainkan baharu. Iaitu kaifa apa nak kaifa? Jadi dia tulis tak betul Melayu ni. Kaifa mana betapa, pilih apa tu? Macam ini. Beta alif pa tu, betapa. Betapa so yang dia melingkan tu tak betul. Yang kena buat demikian itu. Betapa soh yang demikian itu. Mana macam mana kita boleh kata dia baharu? Jadi kalau tak ada baqa, jadilah wujudnya harus. Bila wujudnya harus, jadilah baharu. Boleh kita kata dia baharu? Mana nak boleh? Kita pukul lepas kita baca dia tu mustahil dia baru kan, wajib qidam. Untuk bagaimana, betapakah sah yang demikian itu, bukan melainkan yang demikian itu. Macam mana sah kita nak kata dia baru? Itu pada hal waqad sabaqa qariban, padahal telah terdahulu hampir. Mana ada tahriah kita baca dah baru lepas saja. Padahal telah terdahulu hampir wajib qidamnya Allah Ta'ala itu dan baqonya wa baqohi. Waqad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa baqohi. Habis titik tu. Waqad sabaqa qariban, padahal telah terdahulu hampir apa? Mana baru lepas ya? Baru lepas ya kita baca wujubu qidami ta'ala wa baqohi, wajib qidamnya Allah Ta'ala itu dan baqonya. Jadi kan kita dah mendirikan dalil. Ini kalau ada orang buat sembarangan pada kita apa main dalil. Dia kata macam mana dalil kata Tuhan tu kekal. Jadi dalil qidam percaya tak? Dalil qidam dia percaya tak? Kalau tak percaya kita kena bertahlil dalil qidam dia, iaitu mustahil tawur dan tasalsul. Ada percaya ada dalil qidam. Kita umai pula.
Dalil berkata baqa itu, kalau Tuhan tak baqa, manusia dah dihubungi oleh Adam, jadilah wujudnya ketika itu harus. Bila wujudnya ketika itu harus, jadilah dia itu baru. Orang atok dia, atok dia. Macam mana kita nak kata dia baru? Lepaslah kita percayalah kata dia qidam, dia sifat qidam. Itu dalil baqa. Ini kita baca ni kan ni. Kita baca syarah dah. Lagi lah dia terang lah. Habis dalil kita baca wujud qidam baqa. Wa amma burhanul, apa itu pada bawah. Ini dalil mukhalafatuhu lil hawadith. Semacam juga dengan dalil qidam, macam yang atas ni. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi fali annahu, lalu fali annahu. Apa nama wa amma? Macam tadi. Dan adapun. Wa amma burhanu wujubi mukhalafati ta'ala lil hawadithi, dan adapun tanda wajib bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Sifat keempat tu, bali annahu, maka kerana bahawasanya tidak ada. Maka dari kerana bahawa sungguhnya lau, mana jikalau. Bahasa Arab lau tu kita kata jika, tapi kita terusnya jika lau lah, tambah lau lagi ya. Sebenarnya tak payah tambah lau kan. Bahasa Melayu, bahasa Arab kata lau, bahasa Melayu kata jika. Jadi kita buat jika lau. Tak apalah. Kata lau masala syai'an minha, apa makna tu? Lau makna jikalau. Jikalau masalah makna bersamaan Allah akan satu daripada segala segala sebenarnya jikalau bersamaan Allah akan suatu daripadanya, betul lah kan, daripada segala ni, daripadanya tu mana segala baru lah. Daripadanya tu mana daripada segala yang baru lah. Dia buat daripada segala yang baru, tak apa. Cakap minha tu lakana belah tu. Apa makna lakana? Jom tengok belah ni. Niscaya adalah ia. Tu lakana ni. Lakana ni duduk belah ni, muka 13. Terjemah dia duduk muka 14. Jadi kalau kita ambil balik, boleh tak? Kita rajin tulis balik. Lakana tu makna dia niscaya. Niscaya adalah ia. Tak mula tu, apa tu lupa tambah tu. Muka 14 ni, mula tu, mula terjemah tu, apa tu, tulis baru. Ada tambah. Niscaya ya, nah. Jadi lakana mana ada niscaya adalah. Adalah ia hadisan tu mana baru. Hadisan tu mana baru. Mislaha sepertinya.
muka 14 kan, sepertinya. Jadi masa baca balik muka 13. Wali'annahu law ma sala syai'an minha lakana, maka dari kerana bahawa sungguhnya jikalau bersamaan Allah akan suatu daripadanya, minha tu daripadanya, daripadanya tu mana daripada segala yang barulah. Lakana nescaya adalah ia. Kita boleh kata orang ni bagus. Nescaya adalah ia. Baru memang 14. Baharu sepertinya. Di sana mana baharu, mislaha mana sepertinya. Ini senangnya. Dalil mukhalafah ni senangnya. Jika Tuhan itu bersamaan dengan baru, dia jadi baru. Boleh tak kata Tuhan semacam dengan baru tapi dia tak baru? Kalau dia tak baru, tak semacam baru. Dia ada semacam dengan baru tapi tak baru, mana boleh? Kalau dia tak semacam dengan baru, tak apa, dia tak baru. Ada orang pusing dia nak kata, Tuhan itu tak semacam dengan Tuhan itu semacam baru tapi dia qadim. Boleh tak? Tak boleh. Kalau dia qadim, tak semacam baru. Tentu tak semacam lah. Kita baru, dia qadim mana semacam? Tak semacam. Jadi jika Tuhan itu semacam dengan baru, Caya jadilah ia baru sepertinya kita ni. Kepada sepertinya ni. Wadaka muhalun. Dan demikian itu, dan yang demikian apa tu? Sebenarnya yang demikian itu tu. Wadaka tu mana? Dan yang demikian itu muhalun mustahil. Muhalun tu mana mustahil? Mustahil pun mana mustahil. Muhalun pun mana mustahil. Kalau Tuhan itu baru, nusia jadilah ia baru, demikian itu mustahil. Siapa kita kata mustahil? Betul dah kita kata dah dia tak baru, dah kita ada dalil lepas dah. Lepas dah. Dia tu qadim ke baru? Kalau tentu pun samaran, kena batal balik dalil qidam. Kalau orang bermain samaran bagi kita. Qadim ke baru? Batal balik dalil qidam. Bagi dia yakin kata Allah itu qadim atau bersifat dengan qidam. Betul mai dalil mukhalafah. Kata kalau dia sama dengan baru, baru lah. Dan baru itu mustahil. Pasal apa mustahil? Pasal telah lepas kita yakin lah kata dia qadim. Itu kata wadaka muhalun. Dan demikian itu mustahil. Lima arafta. Lima itu dia bagi barang yang. Barang yang lima lam tu kita bagi. Sebenarnya sini mana kerana. Bagi boleh no? Lam. Lam kasrah terjemah bagi. Bagi itu mana kerana. Bahasa Melayu kita yang lebih tepat kita kerana. Lima kerana barang yang arafta telah engkau ketahui. Apa itu tu? Qablu bahasa Arab atas qablu. Bawah tak ada qablu lah kan. Tu potong qablu tu.
Dahulu tu betul. Kerana barang telah engkau ketahui dahulu. Itu ya. Lagu tu saja. Kerana barang yang telah engkau ketahui dahulu min wujubi qidami ta'ala wa baqai. Daripada min daripada wajib qidam Allah Ta'ala dan baqanya. Habis titik yang tu. Dalil mukhalafah. Ini senang dalil mukhalafah. Kalau abang kita nak bagi hilang samaran, ni dalil-dalil ni nak bagi hilang samaran. Bukan abang kita nak wajah orang. Misalnya kita panggil satu orang kafir, orang Nasrani kat Yahudi, kita nak wajah dia. Itu kena lain cara. Tak boleh dalil ringkas-ringkas ni, tak boleh lah. Kalau kita nak wajah dengan orang, apalagi kalau orang kafir, kita kena tengok dia macam mana. Kalau dia tu orang Buddha, kita kena study lah hak Buddha tu. Jangan dia study kita tak study dia. Tak boleh. Jadi kita tak ni, kita terbelit. Ini yang dalil yang Syekh bawa dalam kitab ni, kitab tauhid ni, ringkas-ringkas untuk menetapkan akidah kita daripada kesamaran. Bukan untuk menentang orang. Kita bagi orang lain lah. Kena menentang orang bagi orang lain lah. Kita kena study hal dia. Kalau dia orang Nasrani, kita kena study dulu hak Nasrani ni macam mana. Ke mana bawa dia bagus. Lepas tu kita kena ada cerdik sikit. Kita ni kadang-kadang kita bergaul dengan orang kafir, kita kena cerdik sikit. Jangan bagi dia peluang tanya kita. Kalau dia tanya kita, kita jawab. Lepas dia tanya pula, kita jawab. Tujuan kita jawab tu nak bagi dia kerti kan. Mana boleh. Saya kita terbelit. Dia tanya ada 3 soalan, kita terbelit. Tak boleh. Kita kena cerdik. Kalau kita bincang dengan orang yang bukan Islam, kita kena tanya dia, tu hampa pergi sembah tu apa dia? Tu pasal apa hampa buah-buah 5 buah-buah apa? Tu kadang-kadang buah hampa buah tu plastik. Bukan betul ya tu. Jadi kita kena tanya dia, baru kita tak belit. Kalau kita biar dia tanya, kita jawab, kita ingat kita beri jelas lah, dia akan ikut. Dia tanya kita tu pasal dia nak jatuh kita. Jadi sebenarnya kita tak boleh layan dia lah. Dia selalulah budak kita yang bergaul dengan orang agama lain, selalu terbelit lah. Dia tanya ni, dia tanya pasal apa hamba ni? Apa hamba buat lagu ni? Mayang hamba buat lagu ni apa? Apa dah? Kita duduk jawab lah. Jawab nak dia kerti ya. Buat apa? Dia tak kerti kenapa? Lagi kita terbelit. Dia tanya pasal apa gini? Siapa hamba ambil tanah bermuka kalau tak ada air? Dia tahu agama kita. Kita terbelit. Kita pun tahu sikit. Jadi ini dari dalil yang kita baca ni untuk kita dan untuk kesamaran orang kita, orang Islam, orang mukmin. Ini aja lah. Kalau kita nak hujah dengan orang macam dia ni, kita kena study dalil lain. Tapi ulama-ulama tauhid dia buat semua dia semua buat. Jadi kita terlalu panjang kita nak baca. Bila kita nak baca terlalu panjang, kadang-kadang kita nak buat apa banyak-banyak sangat pun kan. Kita memang tak ada keraguan. Berapa kita ada ramai keraguan. Lepas tu kita nak jawab, tak ada pasal. Jadi pada kita cukup kita baca dalil ringkas bagi kuat akidah. Lepas tu kita buat ibadat
Bila kita buat ibadat, hati kita bersih, itu jelas. Kita tak ada keraguan lah. Baik, kita pergi pula dalil apa? Dalil qiyamuhu binafsi lah. Wa amma. Dalil senangnya wa amma burhanu. Jadi dalil qidam, kita guna juga dalil qidam untuk baqa, guna juga untuk mukhalafatu lil hadis. Dalil qidam ya. Karena bila Tuhan tu wajiblah wajib dia bersifat qidam. Bila dia wajib bersifat qidam, kita kata Allah qadim. Qadim itu bersifat qidam. Bila Allah qadim, kan sendirilah dia baqa. Dengan sendiri juga dia mestilah berlain, bersalahan bagi segala yang baru. Itu satu dalil cukup. Apa pula dalil qiyamuhu binafsi? Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali annahu. Lalu ada fali annahu. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi, dan adapun tanda wajib berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, maka dari kana. Jadi bila kita berdiri dengan sendiri, kita kena faham balik lah sifat wajib dulu yang berdiri dengan sendiri itu apa mana. Dulu kan bukan 6 kita baca tu. Yata la yaftaqiru ila mahallin wala muqassisin. Makna dia tidak kena pada zat dan tidak kena pada yang jadikan dia. Itulah makna diri dengan sendiri. Jadi apa makna Allah diri dengan sendiri? Makna dia tidak kena pada zat dan dia tidak kena pada yang jadikan dia. Kita diri sendiri lah. Diri sendiri. Kita ni zat, ada bagi kita sifat. Ni macam meja depan saya ni, dia zat, ada bagi dia sifat. Jadi dia zat, dia berdiri sendiri lah, dia dengan sendiri. Boleh kita kata meja dia berdiri dengan sendiri? Boleh, tak ada salah apa. Jadi apa juga benda-benda ni, kita meja ni kita batu, segala pokok, segala apa semua, segala tanah, segala ayak, semua berdiri dengan sendiri. Bila semua benda-benda ni berdiri dengan sendiri, apa lagi Allah? Allah dia pun zat, jadi dia pun berdiri dengan sendiri. Lepas tu kita ni berdiri dengan sendiri, ada bagi kita zat, ada bagi kita sifat. Macam meja depan saya ni, dia ada berada kuning. Kuning tu sifat dia. Kita nak ubah meja boleh? Tak lagi habis ngajak, lepas ubah meja. Boleh lah. Tapi kalau tinggal meja, nak ubah kuning dah. Buat kuning boleh lah? Tak boleh. Sebab kuning itu dia berdiri di meja. Itulah tu beza nah. Sifat berdiri di zat, zat berdiri sendiri. Jadi Tuhan kita ialah zat. Lepas tu kita kata Allah zat wajibul wujud, nama dia Allah. Yang Tuhan kita tu zat yang wajibul wujud, nama dia Allah. Yang kita sembah kepada tu zat tu lah. Ada ke kita sembah sifat? Tak boleh. Sifat mana boleh sembah? Nama pun tak boleh. Bukan kita sembah nama adik lam ha kita sembah boleh tak? Tak boleh.
Kita sembah zat yang bernama zat yang bernama Allah. Itu kita sembah. Jadi ada bagi dia sifat, ada bagi dia qudrah, ada iradah, ada ilmu. Semua itu sifat yang berdiri bagi zat Allah. Boleh kita sembah qudrah? Oh, tak boleh. Orang sembah qudrah betul tak? Tak betul. Nama syirik. Walaupun qudrah itu sifat Allah, tak boleh. Qudrah tu dia bukan Tuhan, dia sifat Tuhan. Itu nak beza no, antara zat dan sifat. Tuhan ni yang mana? Zat tu, zat wajibul wujud. Itu Tuhan. Ni masalah ni kena mengaji dulu. Ini duduk tengah-tengah masjid lah. Dia faham macam ni, tak Zali kata macam tu. Dia dia dah beramai lah. Jadi bila kita kata Tuhan berdiri dengan sendiri, mana ada zat. Tuhan tu zat, bukan sifat, bukan qudrah tu Tuhan, bukan ya. Ada kalam tu Tuhan, bukan ya. Jadi kita kata Quran tu Tuhan, kita boleh tak? Mana boleh? Macam orang sumpah tau ni 30 kan. Boleh tak sumpah tu? Mana boleh? Quran bukan Tuhan. Dia kalam Allah, sifat Allah, kalam Allah, kataan Allah. Jadi Allah ni zat. Bila zat berdiri sendiri, zat baharu pun berdiri sendiri, apa lagi zat Allah berdiri sendiri. Kalau kita kata Tuhan tidak berdiri sendiri, mana ada sifat. Macam orang Nasrani kata Isa tu, Isa tu apa? Isa tu kalam Allah. Isa tu ilmu. Maryam tu ada roh. Weh, Tuhan tu tanglin roh dia, tu tanglin ilmu dia, tu tanglin. Mana boleh? Jadi ilmu Allah duduk di zat Allah lah, roh Allah duduk di zat Allah lah. Tak kata tu Maryam lah. Tu Maryam mati lah. Maryam mati, roh dia pergi mana? Jadi kita tak mau macam tu. Kita kata zat Allah. Bila Allah itu Tuhan kita tu ialah zat. Tadi kita kata apa? Zat wajibul wujud. Ada bagi dia sifat. Itu dia berdiri sendiri. Kalau dia tidak berdiri sendiri, maka dia sifat. Kalau dia sifat, boleh tak? Kalau kita kata Tuhan itu sifat macam orang Nasrani kata Tuhan itu sifat. Kalau kita kata Tuhan sifat macam mana? Niscaya tidaklah dia bersifat dengan sifat-sifat lain. Sifat mana boleh bersifat? Ni kuning meja ni, boleh kata dia tu mengetahui? Mana boleh? Itu sifat tak boleh bersifat dah. Tidak boleh bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Ada kuning ni tak boleh hidup. Bukan kata kuning tu ya. Kita, sifat kita pun bukan boleh hidup. Katalah kita ada sifat kuih. Kuih boleh hidup tak? Ada sifat hidup pada kuih. Mana ada? Ada sifat ilmu tak? Tak ada. Yang bersifat ialah zat. Zat baru ada sifat. Jadi sebab tu Tuhan dia ada sifat tak? Dia ada sifat. Menunjuk dia zat. Kalau dia sifat, mesti dia tidak bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Jadi bila dia berdiri dengan sendiri, mana dia tu zat. Kalau dia sifat, manusia tidaklah boleh dia bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Kita baca tengok.
Wa amma burhanu wujubi qiyami ta'ala binafsihi, dan adapun tanda wajib berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, fali'annahu, maka dari kerana bahwasanya Allah Ta'ala, Ta'ala itu dah bos sikit, Allah Ta'ala, maka kerana bahwasanya Allah Ta'ala lau, tadi lau ni, lau mana? Jika lau, saya ada alif ni baik kasrah, tapi bila dah sambung kita buat kasrah kat waw. Jadi kita baca lawih taja, asal law aja nah, la sukun law. Arab ni dia boleh transfer bagi alif ni tiga waw. Asal ihtaja, dia sambung kali kita lawih taja. Apa makna? Jikalau berkehendak. Mana kalau dia tak berdiri dengan sendiri, dia berkehendak pada zat yang lain. Lawih taja ila mahallin, jikalau berkehendak ya pada zat. Mahallin tu mana zat? Kalau dia berkehendak pada zat tu mana dia sifat kan? Jikalau kehendak ya pada zat, lakana, niscaya adalah, niscaya adalah tu, lakana tu, niscaya adalah ia sifat, sifatan, lakana sifatan, lakana sifatan makna apa? Niscaya adalah ia sifat. Wasifatu, kalau kita kata Tuhan itu sifat boleh tak? Tak boleh. Wasifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyati. Dan sifat itu tiada bersifat ya. La tattasifu, la mana tiada La tatasibu, tiada bersifat ya dengan segala sifat ma'ani, dan tiada bersifat ya dengan segala sifat maknawiyah. Di maknawiyah di bawah, naik putih tu maknawiyah, di maknawiyah nah. La tatasibu bisifatil ma'ani walal maknawiyati. Niscaya tidaklah bersifat ya dengan sifat, dengan segala sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau dia sifat, sekarang Tuhan dia ada sifat ma'ani dah, ada sifat ma'nawiyah ya. Ada lah kita baca tu kan, 7 summa apa? Yajibu lahu samu sifatin tusamma sifatil ma'ani. Tu. Apa ya tu? Cara itu kan kita baca. Wahiyal qudratu wal iradatul muta'alliqatani bi jami'il mumkinati, kan. Jadi ada lah sifat ma'ani Allah ada, ma'nawiyah ada. Itulah menunjuk Allah itu zat. Zat baru dia ada sifat. Kalau sifat dia tidak ada lagi sifat, tak ada sifat ma'ani, ma'nawiyah tak ada. La tattasifu bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyati, tiadalah tiadalah bersifat ya dengan segala sifat ma'ani, dan tiada bersifat ya dengan segala sifat, gantung juga di ujung tu, ma'nawiyah. Ini bahan belah bawah ni bu ma'nawiyah tu betul lah. Wa maulana, apa makna maulana? Dan Tuhan kita. Jadi bagus ya, sambil-sambil kita baca tauhid, kita tahu ya bahasa Arab, bahasa doa wa maulana mana Tuhan kita.
Kalau kita berdoa ya Maulana, Maulana tu mana? Tuhan kita. Asal mana Tuhan kita? Wa Maulana, dan Tuhan kita Jalla wa Azza, yang maha besar dan yang maha mulia. Ini min lam ya tu mulia. Ya betul sipit. Jalla mana yang maha besar, wa Azza, dan yang maha mulia. Wa Maulana Jalla wa Azza, dan Tuhan kita yang maha besar dan yang maha mulia, yajibut tiropuhu, wajib bersifatnya. Ada wajib, yajibu itu wajib kan? Wajib ittisabuhu, bersifat ia bihima, dengan keduanya. Keduanya sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Kita bermula Tuhan kita yang maha besar dan maha tinggi, maha mulia, yang maha besar dan maha mulia, wajib bersifatnya dengan keduanya. Keduanya tu dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Falaisa bisifatin, maka tidaklah ia sifat. Kalau itu bukanlah dia sifat. Kalau dia ada sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah, bukanlah dia sifat. Kalau dia bukan sifat, mana dia zat. Kalau dia zat, mana dia berdiri dengan sendiri. Jadi dua makna ni. Makna qiyamu ta'ala nafsi ni, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri tu, itu kita baca ada dua makna. Satu, dia tidak berkendak pada zat yang lain. Yang kedua, kendak pada yang menjadikan dia. Jadi dia tidak berkendak pada zat yang lain. Pasal apa? Pasal dia zat. Habis tadi ni. Macam mana kita tahu tu dia zat? Pasal dia ada bagi dia sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi yang ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah ni ialah zat, bukan sifat. Kalau itu Allah berdiri dengan sendiri. Kita berdiri dengan sendiri lah. Berdiri dengan sendiri. Tapi makna kedua adalah kita sungguh pun berdiri dengan sendiri. Kita berkendak pada yang menjadikan kita. Di meja ni dia berdiri dengan sendiri. Dia tak ada tumpang kata apa. Kuning ni tumpang. Sungguh pun meja ni berdiri dengan sendiri. Tapi dia berkendak pada yang menjadikan dia. Jadi sendiri tak boleh. Allah dia berdiri dengan sendiri dan tidak kendak pada yang menjadikan dia. Apa dalil Allah tidak kendak pada yang menjadikan dia? Ni kita baca sambung ni. Walawih taja. Ini makna kedua kan. Walawih taja ila mukhassisin, dan jikalau berkendak ia kepada fa'il tu, dia tulis fa'il lam tu tak boleh, dia kena tulis fa'alif ain lam, kena ada fa'alif ain kepala bulat lah ain. Dan jikalau kendak ia kepada fa'il yang menjadikan dia, Lalu itu fa'alid ilam, fa'il yang menjadikan dia itu mana mukhassisin. Asal mana mukhassisin tu atas suat mula tu ada syadah kecil. Kecil tu syadah tu mukhassisin. Mukhassisin mana asal mana dia menentukan dia. Menentukan dia nak ada tak ada ke, itu mukhassisin. Jadi mana yang jadilah, yang jadikan dia. Dan jikalau berkendak ia pada fa'il yang menjadikan dia,
lakana hadisan, niscaya adalah ia baru. Ni apa ni? Baru betul apa? Potong malu. Niscaya adalah ia baru. Ayat tu je. Tu saya di dalam tak ada. Saya di dalam potong wah. Tak ada potong. Jadi jikalau ia kena pada yang menjadikan dia, niscaya jadilah dia baru. Kalau barunya lah, betul dia lebih dam tadi. Kena. Kalau dia baru, niscaya kena pada yang menjaharukan dia. Jadilah taur atau tasasul. Balik pada balik dalam khidam. Walau ihtada ila mukhassisin lakana hadisan, dan jikalau berkendak ia kepada fa'il yang menjadikan dia, niscaya adalah ia baru. Kaifa, tengok kaifa. Kaifa tadi apa dia tu kita baca tadi? Ada tadi kita buat makna itu. Kaifa, kita apa? Betapa soh yang demikian. Yes. Mula kena buat sebelum soh tu. Ni muka 15 ni. Sebelum soh kena buat betapa. Bata alif fa. Jadi betapa. Kaifa tu mana betapa. Kaifa. Betapa soh kiranya yang demikian itu. Tu kaifa. Kaifa tu apa? Betapa soh kiranya yang demikian itu. Dan macam mana kita nak kata dia baru? Kalau ada yang menjadikan dia, kalau dia berkendak pada yang menjadikan dia, niscaya dia baru. Macam mana kita nak kata dia baru? Betapa soh kiranya yang demikian itu. Padahal waqad qamal burhanu, jadi tak waqad qamal burhanu ala wujubi qidami ta'ala wa baqaihi. Waqad qama tu padahal telah. Tak ada sikit sebelum telah tu tak ada apa tu. Padahal telah dahulu. Jadi buat tanda tu tak ada. Padahal jadi seperti macam saya abang ni padahal telah terdahulu. Sebutan seperti yang kita buat taruh aja kan. Padahal telah terdahulu berdiri dalil atas wajib qidam Allah Ta'ala dan baqanya. Titik tu. Itulah dalil qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi mana Allah berdiri dengan sendiri. Apa mana Allah berdiri dengan sendiri? Dia tidak kehendak pada zat dengan sebab dia zat, dan tidak kehendak pada yang menjadikan dia. Jadi apa dalil dia tak kehendak pada zat? Mana dia kalau dia ada sifat, niscaya dia tidaklah boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Padahal Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Itulah menunjuk kata dia zat. Bila dia zat, dia berdiri dengan sendiri. Mana tu kan? Satu mana? Lagi satu, apa mana Tuhan berdiri dengan sendiri, dia tidak kehendak pada yang menjadikan dia. Dan kita berdiri dengan sendiri, tapi kehendak pada yang menjadikan kita. Apa dalil kata dia tidak kehendak pada yang menjadikan dia? Kalau dia kehendak pada yang menjadikan dia, nanti jadilah dia baru. Balik dalil qidam. Kalau dia baru, nanti kehendaklah pada yang membarukan dia.
Baiklah pula masalah mustahil dengan sebab terjadilah daur dan tasalsul. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala. Ini kita kena tahu minggu depan panjang sikit. Walaupun tanda wajib atas Allah Ta'ala bersifat dengan asal. Lebih banyak sikit. Wallahu a'lam.